Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ma' wa al-'atash, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dengan saya Ustaz Din Iman Bilal, seluruh pegawai-pegawai, isteri saya dan ahli jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana diketemukan kita lagi di penghujung-hujung Ramadan. Allah Ta'ala telah sambungkan kehidupan kita lagi pada hari ini, dan sebesar-besar syukur kerana kita masih lagi berada di dalam bulan dirahmati ini. Dan di akhir-akhir bulan Ramadan ini adalah bulan di mana hari-hari pemuncak, hari-hari di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan hadiah yang cukup besar bagi mereka yang telah berjaya mengharungi ujian sebulan bulan Ramadan. Kejayaan itu tidak lain tidak bukan ialah Allah Ta'ala akan berikan keampunan, maghfirah, dan akhirnya Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai tetamu-tetamu yang berjaya untuk kehidupan di akhirat, itu di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang jemaah sekalian, kehidupan ini walaupun dia singkat 60-70 tahun, kita nampak singkat sajalah berbanding dengan kehidupan umat-umat dulu yang hampir mengambil masa 300-500 tahun. Nabi Nuh AS kurang 50,000 tahun. Jadi umat Muhammad ini Nabi kata di atas 60-70 tahun. Tapi 60-70 tahun ini, kalau kita tak jaga betul-betul, kita tak olah betul-betul umur kita ini, maka umur yang singkat ini akan memberikan kegagalan yang berpanjangan di akhirat. Tapi kalau kita kena olah umur kita ini, walaupun 60 tahun, kita akan mendapat bahagia yang selama-lamanya, ini abadan-abadan. Betapa bertuahnya kita. Masa yang singkat Allah bagi, kalau kita dapat gunakan terbaik, kita akan diberikan kejayaan yang berpanjang. Tapi kalau sekiranya umur yang pendek ini, kalau kita tak jaga betul-betul, ia akan memberikan kegagalan yang berpanjang di akhir. Oleh sebab itulah, sidang jemaah sekalian, pernah satu ketika Nabi kata, tidak akan berganjak satu kaki satu langkah kamu di akhirat besok, melainkan kamu akan ditanya dengan 4 soalan. An umrihi fima afna, berapa? Boleh dah suruh kali bah. Dia baru nak start ni gegar. Tak tadi tadi. An umrihi fima afna, umur yang aku bagi ini, umur yang Tuhan bagi ke mana kita habiskan umur ini. Ini kita perlu atur. Jadi tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian, Ramadan hari ini ada satu sistem yang Allah Ta'ala atur supaya umur kita tadi, masa kehidupan kita tadi, kita dapat jaga betul sistem itu. Masa mana kita nak bekerja, masa mana kita nak mengabdikan diri kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala, dan apa perkara yang paling penting sekali dalam bulan Ramadan ini, ibu sekalian. Apa perkara yang paling penting sekali yang nak diceritakan oleh Allah Ta'ala, yang nak digambarkan oleh Allah Ta'ala, yang nak diperingatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, iaitu peringatan Allah yang paling penting sekali, itu penurunan ayat-ayat Allah itu. Sebab itu
Allah Ta'ala letakkan satu malam dalam bulan Ramadan ini, iaitu Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu diletakkan dengan penurunan ayat-ayat Allah. Kalau kita baca surah Al-Qadar itu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi yang diceritakan penurunan Al-Quran itu yang menjadi suatu kegembiraan yang tidak ada nilai. Kalau kita nak nilai betapa besarnya hikmat daripada turunnya ayat-ayat Allah. Karena di sinilah segala jawapan manusia akan terjawab. Apa manusia nak tanya? Apa muskilah manusia? Pertama sekali muskilah manusia ialah dia nak tahu siapa ni, daripada mana dia ni. Kita ni, kalau Al-Quran tak cerita daripada mana, maka sudah tentulah berbagai-bagai andaian akan buat. Orang ni dia kata macam ni. Lepas tu orang barat sampai hari ni dia duk cari list daripada mana salah silah manusia. Sehingga teori-teori dia mengatakan bahawa manusia ni daripada perut. Sehebat-hebat manusia tu, dia letak perut tu lebih hebat daripada dia. Betapa bodohnya manusia ini apabila tidak ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran sejelas-jelasnya. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan Al-Quran mula-mula Tuhan. Walaupun Tuhan turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan makna bacalah dengan nama Tuhanmu, tetapi dalam sistem susunan Allah Ta'ala daripada Al-Quran itu, antara Jibril dengan Nabi disusun ialah surah Al-Baqarah kena letak dulu. Dan bermula Al-Quran itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tuhan dah bagi tahu, Quran yang aku turunkan kepada Muhammad ini, aku nak bagi tahu kepada kamu wahai manusia. Pertama sekali aku nak letakkan kepada kamu bahawa jangan ada sedikit pun keraguan di dalam hati kamu tentang kesahihan ayat-ayat aku ini. Bukan kata tersalah, ragu pun Allah tidak mahu. Maka sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, bermula daripada alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, al-ayat sampai kepada 114 surah yang akhir sekali yang kita baca tadi, qul a'udzu birabbin nas, semua daripada alif lam mim sampai ke a'udzu birabbin nas, semua dalam ayat-ayat Allah yang 6000 lebih itu tidak ada satu pun yang keraguan akan ceritanya. Ini kita kena tanam sungguh-sungguh. Sebab bahaya yang menimpa ahli kitab apabila Nabi Isa atau Nabi Musa meninggalkan kaumnya, maka kaumnya itu beramal dengan setengah kitab dan tinggal setengah kitab. Ini peringatan kehancuran umat-umat dulu apabila dia tidak berpegang kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Kalau dia berpegang pun, dia berpegang setengah, dia tolak setengah. Ini kita kena ingat. Sebab itu Allah Ta'ala letak awal-awal lagi, Al-Quran yang aku turunkan ini tidak ada sama sekali akan keraguan di dalamnya. Apa muskil kamu? Sebab itu Tuhan bagi tahu kepada Nabi, kita orang lelaki ni selalu pergi hari Jumaat. Orang perempuan ni dia tak ada Jumaat. Walaupun boleh dia nak Jumaat, cuma Malaysia ni tak ada. Kalau kita pergi Jumaat, khutbah terakhir selalu diperingatkan oleh kita orang lelaki. Apa terbilang itu? Imam kata Nabi berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasulih. Dia kata, Nabi pesan kepada kita, aku tinggalkan kepada kamu, walaupun Nabi 23 tahun punya buat kerja agama, Nabi pesan kepada kita dua perkara tapi kemas, iaitu kamu kena pegang betul-betul dua perkara ini. Kamu pegang kepada kitab Allah, kamu pegang kepada sunnah aku, kamu tidak akan sesat abadan selama-lamanya. Saya nak tekan perkara ini atas diri saya sendiri, kita semua ini.
Kita ni bukan tak percaya pada Quran, bukan tak percaya pada Nabi, tapi tak laksana, itu masalahnya. Nabi pun suruh kita pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh ni maknanya pegang Quran kata boleh ke, tak boleh ke, macam mana Quran kata, diterjemahkan oleh Nabi. Cara memahami ayat-ayat Allah diberikan Nabi itu mentamsilkan apa yang difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oleh kerana Quran itu terlalu banyak cerita kehidupan manusia, maka kita nak ambil bertengok betapa hebatnya Allah Taala susun dalam Al-Quran. Pertama sekali kita nak tahu siapa kita, siapa keturunan kita, asal kita macam mana. Allah Taala jawab dalam Quran, bagi tahu apa dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allahu akbar. Bila kita baca Quran ada kalimah wa'id, wa alif hamzah da, wa'id. Wa'id ini satu kalimah Allah Taala nak peringat balik sejarah yang telah berlaku. Apa dia? Allah Taala pernah satu ketika panggil para malaikat Allah, kumpulkan semua, lalu Allah bagi tahu kepada malaikat, "Hei malaikat aku nak bagi tahu kepada kamu semua bahawa aku nak buat manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini." Allah Taala cerita dalam Al-Quran. Siapa yang buat manusia? Allah. Lepas tu nak tanya, siapa manusia yang pertama? Kalau Allah Ta'ala tak cerita dalam Quran, siapa nak boleh cerita tuan-tuan? Manusia yang pertama kita sendiri ni. Ni kita ni. Ni hamba sendiri ni. Hamba nama Ghazali, ayah hamba nama Muhammad. Muhammad bin Awatih, tak kira hamba. Awatih bin Mak dia hamba pun tak jumpa cari saja. Habis dah. Tak ada. Tu baru 4 keturunan kita tak boleh nak cerita. Keturunan kita yang ke-10, yang ke-11 tak tahu. Apakah kalau berlapis kita nak tahu macam mana? Tapi Allah Ta'ala ceritakan supaya kamu tidak serabut, kamu tak pecah kepala. Macam orang putih nak buat mengaji, dia cari manusia jadi daripada apa, tak pecah kepala otak dia. Buat apa nak pecah kepala otak? Tuhan nak cerita dah, manusia ni yang pertama aku jadikan iaitu Adam alaihissalam. Di mana Tuhan kata? Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu Tuhan bagi kita. Apabila aku buat Adam, aku panggil malaikat semua. Usjudu li Adam. Bagi hormat kepada Adam. Manusia yang pertama aku buat ini. Fasajadu semuanya, fasajadu itu jamak semuanya. Wi hormat belaka illa iblis, malaikat iblis. Di mana cerita ni kalau kita tak baca Quran? Pergi beli kitab-kitab lain cerita tak ada. Kalau Quran tak cerita kita tak tahu apa sebenarnya kejadian manusia yang pertama atas muka alam yang Allah Ta'ala buat ni. Inilah hebatnya ayat Allah. Terjawab segala-galanya. Kemudian Tuhan cerita pula macam mana manusia ni, cuki kita ni boleh keluar daripada sana. Pasal apa boleh keluar? Pasal apabila Allah Ta'ala ceritakan, bila Allah Ta'ala suruh malaikat ini hormat kepada Adam, illa iblis. Iblis tak nak berseru, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tuhan bagi tahu, Adam dan Hawa, duduk kamu dalam syurga ini, ambillah segala kenikmatan yang aku bagi kamu. Haitsu syi'tuma, apa kamu nak ambil. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan pokok ni jangan pergi. Itu salah silap kita. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Situ nak ayat. Allahu akbar. Hebat sungguh Tuhan. Tuhan cerita supaya kita faham. Oh begitu. Lalulah syaitan ni tahu Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala satu larangan kepada Adam, jangan hampir pokok ini. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu. Akhirnya syaitan tu goda, lalu dia pun menghampiri pokok tersebut. Lalu Allah Ta'ala pun marah kepada Adam dan Hawa, dan Allah Ta'ala pun campur dia keluar ke atas muka dalam surga kepada dunia ini. Lalu bila dicampur ke atas dunia ini, Tuhan pun bagi tahu, kamu akhirnya akan bermusuh sesama kamu akan berkelahi, kamu akan berbalah sesama manusia ni, Tuhan kata. Tetapi Tuhan sambung ayat itu.
Apa dia kata? Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Oi, kemah betul Tuhan bagi tahu. Tuhan bagi tahu dah manusia ni akan berbalah, tapi Tuhan bagi tahu pula sama. Dia kata sekiranya nanti aku turunkan petunjuk aku, hidayah aku. Ketika itu siapa yang mengikut hidayah aku, Allah bagi tahu kepada orang tersebut, kamu jangan takut, kamu jangan bimbang, kamu jangan gundah gulana, kamu tidak akan luka cinta, kamu tidak akan kecewa kalau kamu ikut petunjuk aku. Ini janji Allah kepada kita. Allahu Akbar. Maka bila kita orang pun nak tanya pula, dah Tuhan tu siapa Ustaz? Allah tu siapa? Allah tu siapa? Sebagaimana hebat Allah. Allah bagi tahu dia macam mana. Allah kata, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia semua. Dah ramai dah jadi manusia. Maka Tuhan berkata, manusia sekalian, sembahlah aku. Sembahku. Abdikan diri kamu kepada aku. Pasal apa? Pasal aku yang jadikan kamu. Aku jadikan orang sebelum kamu. Aku yang jadikan. Kamu tak percaya aku jadi kamu? Kata satu orang muskilah lah Tuhan jadi dia. Maka Tuhan pun cabar. Tuhan kata apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Aku jadi bumi. Aku yang boleh berbudi. Was-samaa'a binaa'a. Aku jadi langit bumbung. Tengok di atas. Ada tiang tak ada tiang? Tengok. Macam satu dewan besar. Bumbung atas. Tengok atas lagi. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Di atas langit pun tengok. Apa yang turun? Hujan. Habis dengan hujan tu buat apa? Akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dengan hujan itu keluarnya pokok-pokok kayu. Suburnya segala tumbuh-tumbuhan. Hidupnya segala hewan. Hidupnya segala ikan-ikan dengan air. Nak buat apa? Untuk bagi rezeki bagi kamu, wahai manusia. Tuan-tuan, kita orang kerja Petronas ni tak nampak sangat pokok-pokok kayu ni pasal kita bawa PT. Kita bawa duit. Pergi pasar tu bawa duit. Bawa duit beli buah apple. Bawa duit beli buah timun. Bawa duit beli buah durian. Cuba tengok durian tu macam mana Tuhan buat. Betapa hebatnya Tuhan isi je yang lemuk itu, isinya yang lembut itu diletak di dalam bekas kulasan itu, dan di celok ulas itu ada satu garis untuk menyekah buah durian jadi mudah. Buka dia punya apa tu, paksa dia tadi. Masya-Allah. Patut ada duri pula, duri itu jatuh tinggi mana pun spring dia pun isi dalam tak rosak. Ini kerja Allah. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, bagi makan kepada kita. Bila kita makan, kamu jadi hiduplah. Itu Tuhan bagi tahu kat kita. Maka bila Allah Ta'ala sebegitu cerita kepada kita, bagi makan kita, langit aku buat, bumi aku buat, lautan aku buat, air aku buat, Masya Allah, aku bagikan kamu hidup rezeki kepada kamu. Maka Tuhan kata, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu syirik. Jangan sekali-kali kamu cari Tuhan yang lain daripada aku. Itu Tuhan nak bagi tahu. Lalu kalau ada lagi Tuhan yang lain, kalau ada Tuhan lain ceritakanlah dia ni Tuhan, macam mana Allah cerita dia tu Tuhan, dia tu Allah, kekuasaan, maka Tuhan cabar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ini hebatnya Tuhan kita. Ini hebatnya Allah yang kita bertuhan itu kan. Dia buka ruang. Kalau aku ni, kalau Tuhan ni bukan Allah lain buat langit bumi ni, aku cerita dalam Quran ni, kalau ada lagi buat baru cerita. Bawa. Kalau kamu ada kitab, kamu ada hujah, buat Quran yang lain daripada aku, panggil semua manusia. Daripada Allah Ta'ala jadi Muhammad Rasulullah turun Quran,
Bahkan sampai hari kiamat loh, manusia hidup akhir sekali, kumpul semua sekali, panggil profesor kamu, PhD kamu, ahli ilmu kamu, tak kira lah apa nama kamu nak nama, malaikat min dunillah, selain Tuhan seorang, panggillah ke buat Quran kalau begitu. Sebab itulah puas hati kita bertuhan dengan Allah Ta'ala. Kita beriman dengan Allah Ta'ala, puas hati kita. Kalau ada lagi orang nak cari Tuhan yang lain, saja benar orang tu. Pergi cari Tuhan yang lain. Hak buat Tuhan banyak-banyak duduk atas tu. Banyak Tuhan ada Tuhan puji lah, pantang panjang lah. Duduk bahan hijau pun dia tak kena apa dia. Duduk situlah. Buah pun tak makan apa, tak makan lalat, tak hidung, tak ambat muka, tak pergi begitu je Tuhan. Kalau itulah Tuhan, dia sendiri tu buat Tuhan, patut dia kata Tuhan. Kan bodoh tu. Kita punya Allah Ta'ala ni, dia buat kita, dia buat langit, dia buat makan, dia buat rezeki, sehingga Tuhan cabar manusia. Kalau ada lagi orang yang boleh cerita supaya aku ni jadi langit, jadi bumi, bagi tahu siapa dia. Sebab itu tidak ada orang yang boleh kata dia jadi langit. Akhirnya kita baca buku ke, kita mengaji ke, Allah semula jadi, Allah semula jadi, mari ribut pun semula jadi, mari tsunami pun semula jadi, mari gempa bumi semula jahit tukir manusia. Kerana dia tidak ketemu apa yang sebenarnya Allah Ta'ala itu sendiri. Baik. Bila kita dah pernah begitu, kita dah yakin Al-Quran begitu, buku Tuhan cabar tadi, maka kita tengok Quran itu dia kata apa? Dia kata apa Quran? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nak cari mana lagi selain itu Tuhan kata, aku turunkan Quran kepada kamu. Quran yang aku turun ini bukan barang-barang Quran. Aku turun Quran ini sebagai pedoman kamu, sebagai cahaya kamu, sebagai petunjuk kamu, sebagai hidayah kamu, sebagai mencari mana yang benar, mana yang salah. Ini yang kata Quran. Baik, bila begitu kadang kita membuka Quran, apa Tuhan nak cerita Quran? Dia cerita dah ada. Lalu Quran ini oleh kerana dia menjadi petunjuk, menjadi orang panggil petunjuk dalam kehidupan kita. Apa dia nak tunjuk? Antara contoh lah, betapa hebatnya Al-Quran, betapa hebatnya agama yang Allah Ta'ala turun ni, sistem yang Allah Ta'ala tu. Cuba tengok tuan-tuan, bapa sekalian, kita ni bila kita hidup kecil tak apa lagi. Masa kecil ni, masa kita umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tak apa lagi. Masa tu tak ada nafsu lagi, budak-budak. Kita main pondok pun, duit kita guna daun je. Buat kotak dalam tu main, tak ada masalah. Tapi bila kita umur sudah masuk 15, orang panggil balik 16, kita ada nafsu. Nafsu ini Allah Ta'ala campur nafsu. Bagaimana nak uruskan nafsu ini supaya nafsu yang pada zahir nampak ganas itu disusun oleh Allah SWT menjadi nafsu yang teratur, iaitu agama. Apa dia? Kahwin. Misal, contoh, kalau kita tengok sistem Allah Ta'ala kahwin, dia kata apa? Sistem Allah Ta'ala bagi dalam ayat Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tengok tu Tuhan susun. Kahwinlah kamu 2, 3, 4. Tapi kalau tak mampu, Tuhan kata 1 cukup. Apa Tuhan buat 2 dulu? Makna Tuhan kata nak kahwin tak apa, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tapi lepas pada 4 tak boleh. Kalau kamu tak erak, kamu tak adil, wahid, 1 cukup. Oh, kita berfaham. Macam mana kahwin tu? Tuhan, Allah. Maka Tuhan kata, mau nak kahwin, pertama ada lelaki, yang kedua ada perempuan. Sebab apa Tuhan buat lelaki perempuan? Sebab sekarang orang kahwin lelaki-lelaki. Kita nampak macam tu je. Tuhan syarat lelaki dengan perempuan, lelaki dengan lelaki tak sah, perempuan dengan perempuan tak sah. Kita kata Ustaz, orang barat ni dah terima dah kahwin di Amerika tu. Sampai Obama sendiri pun dah buat pengakuan bahawa kita terima perkahwinan sejenis. Pasal apa? Sudah menjadi tekanan kepada politik dia. Orang kahwin sejenis ramai. Kalau kamu tak setuju Obama, aku out, engkau jadi presiden. Saya setuju pasal awak dah ramai. Kita dikejutkan orang Melayu berkahwin dengan orang putih baru ni dalam internet keluar. Pakai baju Melayu, pakai songkok dah. Melayu cacing apa belah tu. Memalukan bangsa dan agama dia sendiri. Berbangga tak? Patut lelaki perempuan. Lelaki perempuan boleh tak kahwin? Tak boleh lagi, ada lagi hak lain. Apa dia? Cari wali.
Wali tu banyaklah. Ada ayah dia, sama ada pak saudara dia, sama ada toki dia, sama ada gadis. Tengok kadang tak kisah, agama aja begitu. Ya, 3. Lagi apa? Ada saksi. Nah, ada 2 saksi. Kemudian ada ijab kabul. Ni. Kalau cukup 5 perkara ni, beres lalu kahwin tu sah. Sudah. Aku terimalah akad nikahnya dengan mas kawinnya RM30,000 tunai. Macam mana? Sah. Amin. Sudah sah, muka pun ceria, comel nampak, bersalam semua sekali. Pasal apa? Pasal agama. Kita nak buat akun ketara pun, kalau anak kita nak kahwin, kita hantar surat setiap rumah. Ya Haji, ni anak yang keberapa ni? Anak yang ke-7. Alhamdulillah, insyaAllah. Buat kanopi 4-5 biji kanopi. Kambing lagi, lembu lagi. Allah, kan? Suka air muka tu, walaupun kerja letih, tapi mukanya ceria. Letih tu buat mewah tu, kata orang. Ceria. Bini pula 3-4 minggu dah tidurlah mana, jumpa saya tu ikat lagi, dah buat dengan telur macam-macam. Sibuk. Bila hari sudah kahwin, apa naik kambing, apa suka habis. Lepas tu duduk 4-5 bulan, telefon pula jumpa kat pasar malam, kat pasar minggu. Tanya khabar. Anak kau yang kahwin dulu macam mana? Alhamdulillah. Dah mengandung dah 2 bulan. Bagus. Bolehlah cucu baru pula. Kan suka belaka tu? Tok Besang pun suka, ayah pun suka. Yang paling suka sekali adalah suaminya, kerana dia berasa kejantangannya telah dapat memberikan zuriat. Itu dia. Balik rumah mak mertua suka, balik rumah kita pun suka. Tapi kalau tak kena agama, nafsu juga tu, tapi diurus oleh Allah Ta'ala. Nafsu itu tadi diurus dengan baik, akhirnya Allah Ta'ala membina zuriat kita. Tapi kalau satu orang balik anak dah dalam perut besar, walauzubillah, balik perut besar. Mak, saya sudah 3 bulan. Mak kata bagus dah, tak menyusahkan mak. Inilah mak anak yang bagus. Ada? Ada. Balik bucik perut, mak pun susu habis, ayah pun balik mengamuk, hamba habis. Kalau ada beradik pun pulau dia, mak bapak pulau dia, keluar kau daripada rumah aku, jangan balik lagi. Pergi kau sejauh-jauh kalau kau telah mengaitkan muka aku. Kenapa? Kerana tidak meletakkan agama itu sendiri. Itulah hebatnya agama. Itu berkenaan dengan perkahwinan. Apa kaya? Agama ada apa kaya? Begitu juga. Dia waduk Islam pakai tutup aurat apa semua. Tiba-tiba kita pula nak lawan pula kasih tutup aurat. Apa benda kita? Baca Quran tak habis. Dia baca Quran tak habis ni, mudah. Dia beli kereta 4 biji tayar, pasang 2 butir, tak pakai 2 butir. Apa kita? Kita bawa. Ataupun cukup misal sebelah. Buang setahun. Pergi ke pasar minggu duduk. Ada misal sebelah, buang tak sebelah. Orang kata ni, kenapa jadi gini? Tak cukup kan, macam mana kan? Pening tengok ni. Hampir gila, separuh gila. Pasal apa tak betul? Begitulah. Jadi, apabila kita tengok, sistem perkahwinan bagus. Lepas tu kita tengok sistem Allah Ta'ala susun berkenaan lelaki dengan perempuan. Ada sistem pakaian lelaki, ada sistem pakaian perempuan. Perempuan kena tutup aurat sebegini, lelaki kena tutup. Maka satu orang dia tak nak tutup aurat dia, misal kata dia nak tutup aurat dia. Kalau kita tanya, pasal apa awak tak nak tutup aurat? Misalnya siapa? Untuk saya lah. Ni rambut saya. Ni muka saya, rambut saya, muka saya kau suka. Rambut siapa? Rambut siapa? Muka siapa? Tubuh siapa? Adakah tubuh kamu? Adakah muka kamu? Tidak. Kamu hanya dipinjam. Allah Ta'ala pinjam, letak muka kamu situ. Allah Ta'ala letak kulit kamu. Allah Ta'ala nak tengok kamu mampu tak ikut. Itu saja. Oleh kerana dia tak kenal diri, dia tak kenal Tuhan, maka dia berasa hak dia. Bila dia berasa hak dia pun buka bebas. Sebenarnya hak Allah. Maka kalau dia ikut sistem agama, Allah Ta'ala akan jaga. Yang jadi masalah hari ini, orang Islam tidak berpandu keseluruhannya kepada kehidupan beragama. Baik, habis di situ kita nak tengok bagaimana Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Quran tunggu lagi. Bila manusia makin ramai, ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk, ada perangainya, ada yang bagus. Itu sifat manusia begitu. Maka bagaimana nak benda manusia semacam ini? Allah Ta'ala letakkan, dia panggil hudud. Ini hal bising-bising. Pasal tak faham hudud. Mana hudud tu? Hukum hudud ini hukum yang tak boleh dipindah. Had dia Allah Ta'ala saja buat. Allah tak bersih. Itu mana hudud. Bukan mana pah dengan UMNO. Bukan mana parti. Hudud adalah hak kita, hak Islam. Tapi kalau kerana sudah dicelaburi begitu rupa, maka orang pun jadi pening habis, pening. Ni
Lepas tu duk belaga di AP pula belaga. Tak apa, tapi kita nak cakap hak kita, hududnya hak kita. Kelemahan kita sama benda beki. Sebab itu Tuhan kata dalam Quran kita, afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah kamu nak hukum jahiliyah lagi? Tuhan kata, apakah kamu nak hukum jahiliyah lagi setelah aku hancurkan segala sistem-sistem itu aku bangun sistem Islam itu? Apakah kamu nak ambil hukum orang lain? Dan di mana ayat ni Ustaz? Buka surah Al-Baqarah. Duduk tepi ni hukum qisas. Sini hukum puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa. Ayat panjang. Duduk sebelah ni. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat puasa pula. Kutiba dengan makna syiyam, kutiba dengan makna qisas. Mana kita faham dua ayat ni? Oh, kita faham puasa, pukul 5 kita bangun dah pagi-pagi gerak anak kita. Bangun sahur. Esok kita puasa tak makan, kita tak makan start daripada subuh, tahan kita sampai jatuh maghriib. Pasal apa? Pasal kita faham puasa. Tapi hudud yang dekat sebelah tu kita tak faham. Sebab apa tak faham? Dia kata tak ada lah. Kerana kita tidak hadam semuanya tu, kita kena hadam lagi. Lepas tu masalah apa lagi? Habis Tuhan cerita tentang dunia ni, Tuhan pun kata, ingat molek. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiapnya hidup pasti mati. Mati sebiji nah kita takutnya. Maka mati tu apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah Ta'ala hindar dia daripada neraka, Allah Ta'ala bagi dia syurga, maka itulah kejayaan yang sebenar bagi dia. Dan bagaimana kita nak masukkan diri kita dalam syurga? Iaitu kita kena tengok, setelah kita beriman, mesti kita bertakwa. Orang beriman dengan bertakwa wajib tak masuk neraka, wajib masuk syurga. Orang beriman tidak ada takwa, belum tentu dia selamat daripada neraka. Apa pula Ustaz? Orang beriman, iman yang cacat, tidak syirik, masuk neraka dulu, diproses, dibasuh, baru masuk syurga. Tapi orang yang iman dan takwa wajib tidak masuk neraka, wajib masuk syurga. Sebab itu kita nak takwa. Wajib nak takwa. Sebab tu Tuhan kata, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allahu akbar. Ni nak habis dah ni, nak balik syurga ni, nak habis dah lah. Ada dah, kita nak pergi situ je. Duduk cerita-cerita tadi, kita nak balik situ je. Kita ni jaga agama, jaga menikah, jaga kau tu, jaga kau ni, Allah Ta'ala suruh tu. Kerana kesudahan kita nak balik situ, maka kita balik, kita baca ayat ni. Ayat ni duduk Zumar, ayat akhir. Allah kata, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allahu akbar. Inilah kita berharap sangat. Allah kata, barang satu gerombolan yang bertakwa kepada Allah, mereka akan Allah untuk diiring kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sampai di syurga itu, malaikat telah menunggu mereka. Malaikat telah menunggu, membukakan pintu yang seluas mata. Lalu mereka berkata, Salamun alaikum. Betul, fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu ke dalam syurga ini, buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Lalu orang ahli syurga itu, mudah-mudahan kita lah tuan-tuan. Siapa lagi kalau tidak kita minta kita lah. Lalu apabila orang yang bertakwa itu dibukakan syurga oleh malaikat, dimintakan masuk, maka melangkahlah hamba Allah itu ke dalam syurga. Bila dia langkah masuk, lalu dia terkejutlah, terpegung. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Allah, alhamdulillah Tuhan, benarlah janjimu. Benarlah janjimu ya Allah. Benar apa? Benarlah janjimu yang kamu kata syurga ada ya Allah. Bila hamba Allah itu melangkah masuk ke dalam syurga, sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha'. Tuhan bagi masuk dalam syurga, Tuhan kata duduklah kamu, tinggallah di mana kamu suka. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Itulah kenikmatan daripada amal yang telah kamu lakukan.
Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita jaga rumah tangga kita, kita jaga anak kita, kita jaga agama kita, seluruh perintah Allah yang kita jaga ini adalah berupa amal itu yang akan menyelamatkan kita untuk kehidupan kita di akhirat. Ya, jadi sidang jemaah, saya tutup di situ tazkirah yang ringkas sebenarnya daripada Kuala Lumpur pukul 4 jam kuat, tapi minta sampai juga kat sini. Alhamdulillah sampai berjumpa tuan-tuan. Jadi dalam kuliah yang ringkas ini, apa yang saya nak bawa diri saya, nak bawa semua kita, marilah kita mendampingi Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, cinta pada Al-Quran. Orang yang cinta pada Al-Quran, dia akan dapat bersama-sama. Atas dunia Allah bagi petunjuk, dalam kubur Allah bagi teman, dalam kubur Allah bagi teman dia. Di akhirat besok Allah Ta'ala selamat dia di mahsyar. Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran menjaganya, Al-Quran mendindingnya, Al-Quran mengawalnya, Al-Quran menjuluhnya, sehingga neraka pun Allah Ta'ala akan dindingkan dengan keberkatan Al-Quran. Jadi oleh sebab itu, di atas suasana keberkatan Ramadan, kita tanya diri kita, bagaimana kita cinta Al-Quran. Tadi saya jumpa satu pegawai besar, dia ni jaga urus bank ni bukan dekat Malaysia, dekat London. Dia pernah tugas sampai 20 tahun luar negara, dia pun balik. Satu hari dia duduk dalam kelas mengaji Quran, dia pun baca Quran. Dia sudah umur 60, baca Quran sangkut-sangkut. Saya bagi semangat nak dia, bagi semangat. Saya pergi daerah dia tadi, dia kata, Ustaz, saya semasa muda kerja terus. Alhamdulillah saya tak mati Ustaz sampai saya dapat baca. Sekarang saya akhir kehidupan saya nak mendampingi Al-Quran. Dia mula membaca Al-Quran semua. Jadi satu kenikmatan, kesedapan pada dirinya. Jadi kita nak kongsi-kongsikanlah bersama-sama supaya kita jaga. Hari ini kita sibuk lagi kerja. Besok kalau Allah Ta'ala bagi panjang, kita sudah pencen bangsa tu, kita nak megah tak larat dah, nak ni tak larat dah. Maka kalau kita boleh Al-Quran, itulah bacaan yang menemani kita, seronok kita baca, tuan-tuan. Jadi akhirnya, akhir syukur ni, saya di Kuala Lumpur ni banyak kita bagi tazkirah, kita jumpa banyak mu'alaf-mu'alaf yang masuk Islam. Tetapi mu'alaf ini kadang-kadang terbiar. Oleh sebab itu saya telah balik ke kampung, panggil kawan-kawan untuk fikir. Maka saya telah buat niat untuk membuka madrasah mu'alaf saya pada lepas Ramadan ini. Untuk saya bina madrasah mu'alaf itu dengan madrasah hafiz. Digabungkan mu'alaf dengan hafiz ni kerana saya buat kajian sedikit. Mu'alaf ni bila dia masuk Islam, dia tinggalkan keluarga dia, adik-beradik dia semua, dia tinggal di pulau kan. Maka bila kita dapat kumpulkan dia duduk di satu tempat, suasana hafiz pun ada dekat situ, jadi anak-anak dia dapat menemani ketenangan ni. Lalu kita pun masukkan dengan Al-Quran dan sebagainya. Dan saya akan binakan madrasah ini di kampung saya, di tanah saya sendiri. Tutup bila tadi tu satu kampung dengan saya, Ustaz Makno. Saya nak binakan ini, lebih kurang kosnya hampir dekat 500,000. Tapi jangkanya panjang lah, saya akan buat sikit-sikit. So saya minta iklan lah. Hari ini minta iklan, tuan-tuan beri sumbangan dulu malam ni seberapa yang boleh. Tak kisahlah RM10 ke RM20 ke berapa ke, untuk sama-sama kita buka kilang ini. Yang kedua, saya akan tinggalkan pamphlet saya sudah habis, saya tinggalkan nombor akaun saya ni nanti dekat Ustaz. Tuan-tuan boleh bila-bila masa untuk menerima madrasah ini. Tujuan saya tidak lain, Nabi kata apabila kamu mati, maka sedekahlah satu perkara yang akan menolong kamu. Jadi sedekah semasa kita hiduplah, sama-sama kita buat. Jadi saya ada sedikit ilmu yang Tuhan bagi, ilmu Al-Quran. Saya nak bina madrasah ini. Tuan-tuan ada semua keuangan yang Allah Ta'ala bagi, sama-sama kita bina kilang ini. Lepas tu kita sama-sama makan hasilnya di akhirat besok. Berapa yang dapat kita sama-sama kongsi, insya-Allah. Wallahualam, doakan saya balik dengan selamat. Kerana saya pun nak sampai ke Kota Baru lagi, jauh lagi. Terima kasih kepada adik Syafri, semua sekali lah, bapak yang hadir. Yang kasar itu kelemahan saya, yang baik itu daripada Allah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Kalau tidak di sini, InsyaAllah kita jumpa di akhirat bersama-sama sebagai tetamu Allah yang ditunggu-tunggu untuk menjadi tetamu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.